Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan bermaksud pengenalan undang-undang yang mengetahui peraturan dan prinsip sebagai dasar pembentukan kerajaan dan panduan kepada kerajaan. Konsep perlembagaan menerangkan dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara. Malaysia mempunyai Perlembagaan Persekutuan yang berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara. Ia mengambil kira perkembangan sejarah sama ada sebelum atau selepas penjajahan dan merdeka. Perlembagaan Malaysia menentukan perkara seperti kebebasan asasi, perundangan, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan dan negeri, kehakiman, peruntukan keuangan dan lain-lain lagi. Terdapat 6 tujuan perlembagaan. Yang pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Ia adalah perlu dipatuhi dan sebagai lambang kedaulatan negara. Yang kedua, sebagai rujukan. Ia menjadi sumber rujukan apabila timbulnya isu-isu yang perlu diselesaikan oleh kerajaan. Dan yang ketiga, mewujudkan kestabilan negara. Ini bermaksud mengenai peruntukan yang tidak boleh dipinda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan keadaan menjadi kucak-kacir. Dan seterusnya, mengawal perjalanan kerajaan. Ini bermaksud bagi mengelak penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa para pemimpin. Dan yang kelima, mengekalkan keamanan sebagai tindakan mengikut prosedur undang-undang yang ditetapkan dalam perlembagaan. Dan yang terakhir, menjamin keamanan sesebuah negara. Ia bagi menjamin undang-undang bagi mengelakkan penindasan kuasa. Sejarah dan proses Perlembagaan Malaysia. Ia dirangka berdasarkan nasihat oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid. Lord Reid telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Seterusnya, perlembagaan telah dikuatkuasa selepasnya kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula selepas persidangan di London. Persidangan tersebut diadakan pada 18 Januari 1956 dan terdiri daripada Ketua Menteri Persekutuan, 3 menteri lain dan Pesuruhanjaya Tinggi British di Malaya serta penasihat-penasihatnya. Berikut merupakan jenis-jenis perlembagaan. Yang pertama, perlembagaan pendek dan panjang. Perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan berparlimen dan berpresiden. Perlembagaan ketat dan longgar serta perlembagaan bersekutu dan tidak bersekutu. Ciri-ciri asas Perlembagaan Malaysia iaitu dikuatkuasa pada 16 September 1963. Dalam Perlembagaan Malaysia terkandung 15 bahagian, terdiri daripada 183 perkara serta 13 jadual. Merupakan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, terdiri daripada bahagian serta perkara. Perlembagaan Malaysia boleh dipinda tetapi agak sukar dan boleh dipinda melalui 4 cara. Yang pertama, mendapat sokongan majoriti. Yang kedua, mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis dewan. Dan yang ketiga, mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis parlimen serta persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan cara yang terakhir adalah mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga
di kedua-dua majlis parlimen serta mendapat persetujuan YDP Negeri Sabah dan Sarawak. Contoh pindaan yang pernah berlaku dalam Perlembagaan Malaysia ialah pindaan berkenaan dengan perkara 10 di dalam Perlembagaan Malaysia, kebebasan bersuara, berhimpun dan persatuan akibat tragedi 13 Mei 1969. Perkara-perkara yang dilarang dalam perbincangan umum adalah perkara sensitif seperti kewarganegaraan, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, bahasa kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Terdapat unsur-unsur tradisional dalam Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan gambaran kepada hasil warisan pentadbiran British selama lebih 1 abad di Tanah Melayu. Perkara tradisi ini wujud adalah merupakan sebagai keperluan untuk kestabilan negara dan kepentingan di dalam memastikan kekukuhan dan kelancaran perjalanan perlembagaan sebagai pendukung hala tuju negara. Unsur-unsur tradisi yang dimaksudkan merupakan apa yang telah dihubung kaitkan dengan Pakatan Murni sebelum kemerdekaan dicapai. Pertama, Raja berperlembagaan. Kedua, agama Islam. Ketiga, bahasa Melayu. Dan keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak. Raja berperlembagaan bertindak mengikut perlembagaan yang ditetapkan. Ia wujud dalam sistem sosial di setiap negeri Tanah Melayu. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan dan pentadbiran negeri dan dibantu oleh para pembesar. Institut Raja terus kekal selepas merdeka di bawah konsep Raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi. Yang kedua, agama Islam menjadi agama persekutuan. Ia termaktub dalam perkara 3. Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Setiap agama mempunyai hak untuk menguruskan hal ehwal agama sendiri, menubuh atau menyelenggara institusi dengan tujuan keagamaan. Ketiga, memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbir mengikut undang-undang. Dan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan. Ia diperjelaskan dalam Perlembagaan bagi perkara 152. Namun, ia tetap melindungi bahasa-bahasa lain. Tiada siapa yang dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa lain bagi tujuan mengajar atau pembelajaran. Seterusnya, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ia mengambil kira hak dan kedudukan orang Melayu yang hilang daripada kesan penjajahan British. Keistimewaan dalam soal beasiswa, permit, lesen dan sebagainya terjamin mengikut Perlembagaan Malaysia melalui YDPA. Kesimpulannya, perlembagaan sebagai tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Ia dalam mewujudkan identiti Malaysia serta memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Ia turut menjadi dasar kepada pembentukan sistem pemerintahan Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih.